Hai, Assalamualaikum. Salam sahabat YouTube. Lama tak buat video. Bukan apa. Lepas daripada buat busuk durian tu, next video saya nak tanam durian. Jadi tak adalah video kan. Hujung minggu ni insya-Allah ada. Kan? Alah macam ramai subscriber je. Kebun pun saya dah racun dah ni. Sebab selepas daripada saya buat busuk tu, ada 2 siri hujan lebat. Kan, yang terakhir siri hujan lebat tu hari Isnin. Ni dah hari Khamis ni tak ada hujan lah. Tapi cukup lah untuk menyuburkan tanaman. Termasuk juga umpuk-umpai. Jadi semalam saya dah racun dah. Pakai basta. Sebab apa? Sebab kita nak mengurangkan kemungkinan ataupun kebarangkalian akar pokok boleh terserap racun dan merosakkan pokok lah. Tapi masalah dia, saya tak pakai basta je, saya pakai Dairon sekali. Sama lah, Dairon tu pun kalau ikutkan dia boleh diserap melalui akar juga. Tawakal je lah. Apa-apa pun, hari ni saya nak buat video ringkas je berkenaan dengan berkebun dekat kawasan banjir lah. Macam saya ni, saya mengambil kaedah buat busut. Sebab kawasan kebun saya ni, dia musim terkujuh je memang dia akan banjir. Kalau nasib tak baik, dia akan banjir termenung. Kan, nasib tak baik tu, banjir termenung tu macam mana? Sebabnya kawasan kebun ni disambungkan dengan tali air Sungai Belat. Jadinya bila Sungai Belat tu air dia dalam, ada kemungkinan dia melimpah lah masuk dalam kebun. Dan untuk tahun 2023, ada video dia saya share dalam hujung tahun itu hari, hujung tahun lepas ataupun awal tahun ni, tak pasti dah. Tapi untuk yang banjir hujung tahun 2023 tu, alhamdulillah banjir dia tak termenung. Lepas air Sungai Belat tu surut, dia surut sekali dengan kebun. Saya datang balik kebun ni lepas 3 hari daripada kebun ni banjir. Air pun dah surut lah. So faktor utama dia banyak disumbangkan oleh tebatan belat lah. Kan, sebab dekat kawasan ni, dekat mana Jalan Kuantan Pekan tu ada tebatan belat. So dia berfungsi untuk mengawal air Sungai Belat lah. Kan. Dan juga disebabkan kat sini kawasan ladang, ada kalanya perparitan ataupun tali air tu tersumbat. Kan. Macam tahun lepas, alhamdulillah, banjir termenung tak lama. Tahun ni tak tahu lagi. Tak lama pun banyak kali juga banjir. Rasa saya 3 kali air melimpah masuk dalam kebun. Jadi tak apalah tu. Kan. Cukup sebagai latar belakang yang mengatakan ataupun nak establishkan fakta yang kebun saya ni musim terkujuh banjir. Dan banjir ni tak teruk, tak dalam. Kalau masa air melimpah apa semua tu, dia akan paling tinggi mungkin setakat peha je. Dan kalau dia termenung pun lebih kurang paruh lutut. Jadi sebab saya buat banyak busut paruh lutut je. Kan, sebab saya ambil kira paras air masa banjir termenung. Kalau dalam lagi daripada tu dia termenung, memang saya pun termenung lah. Okey, kebun saya ni saya tanam pokok kelapa, dengan pokok mangga, dengan pokok cempedak, dengan nanti insya-Allah ada pokok petai dengan pokok durian. Jadinya kita tengok satu persatu lah. Pokok pisang lagi tu. Jadi kita tengok satu persatu. Kita mulakan dengan pokok tebu telur. Okey, tebu telur ni pun dah start bercambah. So tebu telur ni dia macam pokok tebu juga. Dia macam pokok napier juga. Kan, insya-Allah kalau kita tak pangkas dia apa semua, tak potong dia, kalau tenggelam dalam banjir, dia punya tunggul dia tak matilah. Kan, kalau kita biar macam tu je kan sampai musim kering, betul tak ada banjir-banjir dah, baru kita potong, insya-Allah dia tak mati.
Okey, ni pokok kelapa. Pokok kelapa ni pula, masa saya tanam dulu tahun 2019, dia pernah hanyut. Lepas dia hanyut tu, saya tanam balik. Tahun 2022. Tahun 2022 bulan 8 macam tu. Kali ni saya ambil kira yang masa saya tanam 2019 dulu. Pokok kelapa ni dia berbeza dengan pokok lain di mana dia punya nyawa dia tu. Kita nak panggil nyawa dia ke apa ke tak tahulah kan. Nyawa dia tu terletak pada umbut. Samalah semua jenis kelapa pun. So umbut ni dia akan naik ke atas, makin lama makin ke atas, makin lama makin ke atas. Jadinya masa saya tanam 2019 dulu, dia hanyut. Lepas tu yang mana yang hidup tak kena sondor dengan babi apa semua, lepas saya tanam balik sebelum Covid, tinggal berapa batangnya, dalam 20 lebih kot. Yang mana hanyut-hanyut, yang hanyut campur dengan mati dalam banjir tu jadi hitam tu, nak buat macam mana kan. Yang selamat dalam 20 batang macam tu lah, 20 lebih lah. Saya tanam balik berapa dalam 2019 juga saya tanam, dalam bulan 11-12 macam tu. Lepas tu Covid, tak tahulah apa jadi apa semua. Saya balik sini balik, kebanyakannya dah mati lah kan. Tak tahulah, mungkin ada siri-siri banjir juga masa Covid tu. Dan masa tu umbut dia pun tak tinggi mana lagi. Dia bila banjir termenung tu, umbut dia duduk dalam air lah. Jadinya saya dapat 4 batang. 4 batang tu meratalah dalam kebun ni. Saya kumpulkan dia balik dekat depan kebun. 2 batang dengan dekat sebelah tepi ni 2 batang. Jadinya 4 batang. Yang belah tepi ni kena banjir mati, yang belah depan pun kena banjir mati. Punca dia rasanya sebab umbut dia tu duduk dalam air masa banjir. Kan, pokok ni kalau dia rendah, dia bangsa ni lah banjir lah. Tapi bila dia dah makin tinggi, umbut dia dah ke atas, okey lah. Kan, sebab dia umbut dia tak duduk dalam tanah je, ataupun tak duduk parah tanah je. Dia naik ke atas selari dengan pertumbuhan kelapa. Pokok mangga ni pula, mangga ni memang dikenali lah dengan ketahanan banjir yang tinggi. Jadinya saya buat busuk ni pun untuk orang kata nak mengelakkan dia punya pertumbuhan tu terbantuk lah masa musim terkujuh kan. Tapi dia insya-Allah ketahanan banjir dia tinggi. Pokok mangga ni ada busuk lebih kurang tu, kira insya-Allah dia membantulah untuk mengelakkan daripada perkembangan dia terbantuk kan. Yang uniknya pasal pokok ni, okey, dia tak semua pokok yang mana apabila dia tenggelam banjir, kita tambak pangkal dia, lepas tu dia boleh selamat lah kan. Ada setengah-setengah pokok, terutamanya durian lah. Durian kalau kita nak tanam atau busuk ke tempat banjir awal-awal ke, daripada awal kita dah kena ambil kira dah. Sebabnya kalau kita dah tanam paras tanah, lepas tu banjir paras lutut kan. Lepas tu kita pula pergilah buat busuk pada pangkal pokok tu, nasib tak baik mati pokok. Dia tak semua pokok lah boleh buat macam tu. Pokok kelapa lain, sebab masa umbut dia naik ke atas, batang yang kat bawah tu kan, pada orang kata parut di mana dahan dia tumbuh tu, kalau kita tambah tanah kat situ kan, dia akan keluar akar pula kat situ. So tak semua pokok boleh buat macam tu lah. Ni pula pokok pisang. Pokok pisang ni kalau dia ada anak, insya-Allah okey lah. Sebab ni pengalaman daripada channel Uwong Jowo Official. Ada saya share dia punya video dia dalam video-video yang lepas kan, macam mana pengalaman dia kebun pisang dia tenggelam banjir. So pokok pisang yang ada buah dengan yang ada banyak anak pokok pada pangkal, pokok tu je yang bertahan dengan banjir. Lepas tu pokok petai dengan pokok cempedak ni, saya pun tak tahulah nak kata apa dengan dia.
Sebabnya memang pokok cempedak kahwin biasanya pangkal penanti dia tu, nursery ni kahwinkan dengan pokok nangka. So macam kebun sana dalam tu, kalau boleh nampak lah, rasanya tak nampak kot kan. Kebun situ dia rendah sikit daripada kebun saya. So kalau banjir pun pokok cempedak ke nangka dia tu hidup lagi. Jadinya sebab tu lah saya pun buatlah busuk dekat pokok cempedak ni kan, untuk orang kata memastikan perkembangan dia tak terbantuk lah walaupun banjir kan. Pokok petai pun sama, dekat kebun tadi tu ada ni, ada pokok petai juga, pun sama juga boleh bertahan dengan banjir. Ni kebun depan kebun saya lah, yang hari tu ada sarang tebuan tanah kena bakar. Nampak ada pokok kelapa dia tanam. Samalah ada lagi pokok kelapa. Ada 1, 2, 3, 4. Ke sini ada tak? Ada lagi ke 5. Adalah berapa-berapa lagi. So hari tu saya tak ambil gambar dia sebab dia dalam keadaan melecur dan kentung. Ada yang kentung belum pulih, ada yang melecur dah pulih kan. Kebun depan ni pun sama juga, dia akan tenggelam dalam banjir. Tapi tak tahulah, mungkin owner dia saja test nak tanam kan. Dia tengoklah macam mana lepas tahun ni kalau ada banjir kan. Kalau selamat pokok dia, mana kata memang rezeki dia lah, tak payah tanam susah-susah macam saya ni. Sebabnya saya tanam ni sebab masa tu banjir termenung kan. Banyak kali saya tanam pun bila bahagian umbut dia tu tenggelam dalam air, dia habislah kan. Jadinya kalau kata berdasarkan hujung tahun hari tu banjir termenung sekejap, InsyaAllah pokok ni boleh selamat kan. Tapi macam saya ni tak apalah, alang-alang dah tanam mata busuk kan, tanam je lah mata busuk. Mungkin pokok rambutan dengan pokok apple star tu, apple star tu saya dah boleh tanam kan. Mungkin lah kalau saya nak tanam, saya mungkin tak buat busuk lah kot. Tengoklah macam mana. Jadinya sebelum mengakhiri video, apa yang saya nak pesan kat sini adalah tak semua pokok kan, kalau kata tenggelam dalam banjir, kita boleh tambah tanah dekat pangkal pokok tu buat busuk. Itu yang saya nak sampaikan dalam video ni. Sebabnya macam pokok durian dah diketahui, kalau kita tambak tanah dekat pangkal pokok dia sebab dia tenggelam banjir kan, katakan dia tenggelam banjir pangkal lutut, lepas tu kita pun tambak tanah pangkal lutut dekat pangkal pokok dia, besar kemungkinan dia mati kan. Jadinya bila kita dah, orang kata, terbuat ataupun tertanam pokok dalam keadaan macam tu, yang mana tanah tu akan banjir, apa yang kita boleh buat adalah sistem perparitan lah. Itu je lah yang kita boleh buat kan. Korek je lah parit dalam mana pun. Macam saya, kebun saya ni korek parit dalam pun tak guna, sebab dia bukannya air bertakun dalam kebun, tapi air melimpah daripada tali air kan. Dia akan melimpah sampai, macam kebun saya ni petak yang kelima daripada petak yang ketiga daripada tali air. Jadi air tu akan melimpah sampai petak kelima kan. Maknanya 5 lot daripada tali air ni. Saya ni nombor 3. Ada lagi 2 lot lagi akan tenggelam air masa banjir. Jadi itulah, kalau pokok durian tu kecil lagi, boleh gali semula, tanam balik kan. Kalau pokok tu dah besar, harap dia tak matilah tenggelam banjir. Sebab pokok ni bila dia dah besar, daun dia banyak kan. Apa yang kita boleh harapkan, dia tak cepatlah buruk akar dia kan. Sebab dia bila daun banyak, daun tu akan menyerap air daripada pangkal pokok, daripada akar apa semua untuk kering, untuk proses penyejatan lah. Jadinya kalau nak pangkas pokok, pangkas sebelum musim hujan, tapi jangan pangkas time hujan.
Bila kalau pangkas time hujan, luka pangkasan tu pun boleh kena kulat. Lepas tu kalau hujan tu lebat sangat, akar dia akan basah lah kan. Jadi biarlah daun tu merimbun. Kalau nak pangkas orang kata macam sekarang musim peralihan ni kan, pangkas sekarang. Ataupun macam saya pangkas pokok cempedak itu hari lah kan. Dah tahu dah kita nak masuk musim peralihan apa semua tu, dalam sebulan 2 tu kita dah start pangkas dah, supayanya pokok tu tak adalah togel sangat masa musim tengkujuh kan. Sebab kadang-kadang daun ni pun jadi musuh juga musim tengkujuh, takut pokok terbalik. Jadi itulah nak buat macam mana kan. Itulah pentingnya perancangan rapi sebelum kita menanam. Jadi setakat itu je lah yang saya boleh kongsikan pengalaman saya berkebun ni kan. Saya pun baru mula kan. Jadi tak banyak yang saya boleh kongsi. Tapi disebabkan peringkat permulaan ni saya tengah baru, dan saya pun dah jumpa macam-macam masalah, saya kongsi je lah kan. Supaya orang yang tengok channel saya ni, kalau dia ada masalah yang sama, dia boleh belajar daripada pengalaman saya kan. Tapi kalau saya nak kata apa yang saya buat untuk kebun saya ni sesuai untuk apa yang dia buat untuk kebun dia, mungkin tak. Sebabnya kadang-kadang dia boleh je nak pangkas time hujan, sebab tanah dia bukannya jenis macam tanah saya ni yang bekas paya ni. So tanah saya ni ada masa dia keras, time kemarau, time hujan nanti dia jadi lembut, pijak pun tenggelam kan. Lama-lama sakit lutut. Aduh. Jadi kan, kalau nak kata ikut cara saya pun tak boleh juga. Cuma saya boleh berkongsi pengalaman je lah kan. Sebab dia banyak bergantung kepada faktor tanah kebun tu juga kan. Jadinya itu je lah kot perkongsian saya pada kali ni. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat bertani.